Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Mei 2021 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Ketua Polis Negara yang bakal bersara Abdul Hamid Badur hari ini meluahkan rasa gembira kerana dapat kembali menikmati masa berkualiti yang dikorbankan sepanjang bertugas. Namun katanya masih ada rasa gusar yang tersimpan sebelum meninggalkan pasukan itu. Namun jauh di sudut hati, saya masih begitu gusar untuk meninggalkan pasukan drama ini yang masih bergelut dengan konflik war of perception yang tidak berkesudahan dan terus-menerus dihukum by the court of public opinion. Untuk itu, saya menyeru kepada semua warga Polis Diraja Malaysia agar kita dapat memikul tanggungjawab hisbah ini dengan penuh amanah. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Serah Tugas Jawatankuasa Polis Negara di Bukit Aman hari ini. Jumaat lalu, Abdul Hamid secara terbuka mengakui hubungannya dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin tidak harmoni ekoran didakwa berlaku campur tangan politik dalam urusan dalam PDRM. Sementara itu, Hamzah tidak hadir dalam majlis hari ini kerana menghadiri mesyuarat MKN dan digantikan oleh timbalannya Ismail Muhammad Said. Sementara itu, Ketua Polis Negara yang baru Akrizani Abdullah Sani berkata, beliau akan membentangkan pelan tindakan bagi menangani isu integriti PDRM kepada media tidak lama lagi. Di situ kita akan bentangkan apakah perkara yang perlu untuk kita lihat, yang mana perlu kita berikan fokus utama dan cuba mengikut kepentingan turutan isu-isu tersebut. Itulah nanti kita akan ada satu sesi yang lebih menyeluruh lagi. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu integriti pasukan itu yang dibangkitkan pendahulunya Abdul Hamid Badur. Dalam pada itu, Akril menyifatkan lantikannya sebagai polis tertinggi negara sebagai satu beban yang berat, namun percaya beliau tidak bersendirian dalam menggalas tanggungjawab itu. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya. Budaya terlalu hormat kepada pemimpin menyebabkan berlakunya campur tangan politik dalam pasukan keselamatan. Perkara itu dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bagi mengulas pendedahan Abdul Hamid Badur minggu lalu. Dan benda yang dia tak patut ikut pun dia ikut juga. Itulah jadi masalah. Jadi saya dapati bukan saja polis, pegawai-pegawai lain pun apabila disuruh buat sesuatu yang salah, tetapi kerana dianya datang daripada pembesar, mereka lakukan. Ini satu kelemahan yang ada. Dan apabila ini berlaku, maka orang politik mengambil peluang lah. Dia guna kedudukan dia untuk menguasai golongan eksekutif. Beliau berkata demikian dalam wawancara bersama Dialektika TV ketika diminta mengulas isu campur tangan politik dalam PDRM dan sekiranya ia telah berlaku sejak pentadbirannya dahulu. PKR hari ini mendesak SPRM menyiasat unsur rasuah di sebalik tindakan ahli parlimen yang melompat parti seperti yang dibangkitkan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur Jumaat lalu. Yang membuat pendedahan ini bukan calang-calang orang. Beliau adalah Ketua Polis Negara. Sebab itu, kalau SPRM memilih untuk berdiam diri, itu adalah satu yang malang buat negara kita. Macam disebut oleh Tan Sri Hamid, seolah-olah negara ini tidak ada undang-undang. Okay? Jadi, dalam perkara ini, kita suka menggesa untuk kesekian kali saja agar SPRM segera bertindak. Ya, jika tidak, kepercayaan atau trust rakyat kepada institusi ini akan ikut terjejas. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, siasatan SPRM itu juga tidak hanya perlu menjurus kepada kerajaan sekarang, sebaliknya juga perlu dibuat ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Shellfish, red meat, and beer.
If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan seterusnya. Anthony Loke sering dilihat sebagai pemimpin yang bakal menggantikan Lee Guan Eng sebagai Setiausaha Agung DAP. Bagaimanapun, Setiausaha Organisasi Kebangsaan Parti itu berkata, ia terpulang kepada kepimpinan parti untuk membuat keputusan itu. The party has given me various opportunities and various responsibilities throughout my political career. As state chairman, as political education director, as youth chief, as national organizing secretary. So that has given me a wide range of perspective to see things from the state level perspective, from the national perspective, from the organizing perspective, from the grassroots perspective, from the young people's perspective. I think I have gone through that process. So are you ready to take up another higher level of leadership? As I said, whether or not I'm ready or not, it's not for me to say. It's for my peers to decide. Okay? It's for my peers to decide whether I am ready. Untuk rekod, peralihan kepimpinan dijangka berlaku pada pemilihan jawatan kuasa tertinggi pusat DAP bulan depan, susulan Guan Eng berada pada penggal terakhirnya sebagai Setiausaha Agung. Dan ini pula selepas mengundang kemarahan orang ramai, penyanyi nombor 1 negara Siti Nurhaliza tampil menjelaskan apa yang berlaku di sebalik majlis mentahni anaknya baru-baru ini. Menurut Siti, jemputan olehnya dan suami kepada beberapa tokoh agama ke majlis berkenaan tidak melanggar sebarang SOP COVID-19. Dalam satu kenyataan, Siti menjelaskan personaliti berkenaan cuma secara kebetulan berada di Kuala Lumpur pada hari majlis itu berlangsung. Berdasarkan gambar dimuat naik di media sosial sebelum ini, majlis tersebut dihadiri penceramah berasal dari Terengganu, Azhar Idrus dan Don Daniel. Turut memeriahkan majlis ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamad. Kata Siti lagi, penjelasan itu dibuat bukan untuk mempertahankan diri tetapi bagi memberi pencerahan terhadap beberapa perkara yang boleh menimbulkan salah faham terhadap pihak tertentu. Terdahulu, warga maya menyuarakan rasa kurang senang apabila mendakwa majlis Siti Nurhaliza itu melanggar SOP berikutan kehadiran beberapa tokoh agama yang didakwa melakukan perjalanan merentas negeri. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Noisyah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. Dengar! Kakak kat sini ya. Oh, dengar. Sana. Orang sini panggil Cik Som, jom. Mak Timah. Lama dah kami duk berjiran dengan Mak Timah. Bukan nak menipu. Akan nampak Daniel bawa beg besar.
Si Daniel, cucu dia tu yang duk teman dia kat sini. Pasport ada dah? Pasport ada, surat travel ada, tiket semua dah ada. Pun balik overseas. Pasal mak pak dia kat sana. Baik tu. Sian Mak Timah. Sini. Bukan apa. Ambil ni. Sejak dua menjak ni, dia dah start cakap sorang-sorang. Daniel nak beli baju kaya? Tengok. Nampak ni. Kan? Ulam. Elok kan? Sedap ni makan. Bukan siang je tau. Malam pun sama. Sihat sampai habis puasa dapat kita buat amal ibadat. Besok kita sambung dah. Makin hari makin risau akak. Budak ni tu lah. Asal duduk sini tak mau belajar. Alah, dugaan puasa sorang-sorang ni berat sebenarnya tau. Tambah-tambah lagi, time raya. Kacau mental. Assalamualaikum, Mak Timah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Awak ramai sangat ni. Terkejut. Kami nak main raya lah. Tak apa. Naik. Ni adalah sikit-sikit. Buat susah-susah hang je. Oi, ramainya. Selamat Raya semua. Daniel, macam mana dia boleh dapat kita? Ni idea Abah dengan Mak. Dia nak pasang CCTV ni. Kami tak maulah untuk rasa sunyi. Lagu tu ke? Kami rindu suasana kat kampung ni. Pasal CCTV tu? Akak memang dah lama dah tahu. Hampa tu yang duk fikir ke bukan? Rugi puasa.